Assalamualaikum, seperti biasa bersama saya sekali lagi Kardok dalam rancangan Travelog Jelajah Kardok, mencari identiti, melihat realiti. Minggu ini tim Jelajah Kardok akan membawakan kepada anda satu lagi episod yang cukup menarik. Dalam episod kali ini kita akan meneroka daerah kecil Balingian. Jom kita lihat apa yang menarik di sini. Seperti minggu-minggu sebelumnya, minggu ini perjalanan Jelajah Kardok dari Mukah ke daerah kecil Balingian. Tim Jelajah Kardok sempat berhenti di Kuala Bedengan bagi meninjau benteng pemecah ombak dan hakisan yang menghadap Laut Cina Selatan. Ada juga yang singgah di sini untuk memancing. Beginilah cantiknya pemandangan dari udara. Balingian mempunyai keluasan 3 kali ganda dari negeri Perlis, iaitu kira-kira 3,000 km persegi dengan kepadatan penduduk seramai 15,000 orang. Majoriti penduduk Balingian adalah kaum Iban yang tinggal di 137 buah rumah panjang di 6 buah kampung. Bagi mendapat barangan basah dan kering untuk keperluan harian, tamu pada hujung minggu di Balingian inilah tempatnya. Terletak di pusat pertumbuhan desa RGC, ianya juga merupakan tapak pasar baru di sini. Pelbagai hasil pertanian sama ada ditanam atau hidup secara liar dijual di tamu ini oleh masyarakat tempatan. Dari menu sarapan hinggalah buah-buah nadir yang jarang saya temui di Semenanjung ada di sini. Apa yang menarik perhatian kami tim Jelajah Kardok adalah sebaris rumah kedai yang dibina 100% dari kayu, mengingatkan kami lewat sekitar 70-an dan 80-an. Rumah kedai ini adalah nadi perekonomian masyarakat setempat yang mampu memenuhi keperluan kehidupan di sini. Satu lagi bangunan yang unik adalah Hotel Balingian. Hotel yang mula beroperasi pada 1982 ini tetap kukuh dan sedia menerima kunjungan sesiapa sahaja dengan kadar sewa RM30 semalam. Ianya cukup murah dalam menikmati suasana kampung seperti dahulu. Berdekatan pekan kecil ini terdapat juga kemudahan lain seperti sekolah dan pejabat-pejabat kerajaan bagi urusan penduduk setempat. Di Balingian, saya sempat bertemu seorang rockers kental Balingian yang amat meminati kumpulan Search. Sidek Apelira, 52 tahun, anak jati Balingian, tinggal bersama keluarganya di kampung Masjid. Sidek juga turut digelar Sidek Rockers. Pernah menyimpan hasrat untuk menjadi artis, namun ianya tidak kesampaian. Menurut Sidek, beliau pernah merantau ke beberapa tempat termasuklah kota metropolitan Kuala Lumpur bagi mencari pengalaman dan membina kehidupan. Akan tetapi kerinduan serta mengenangkan keluarga di Balingian, Sidek mengambil keputusan untuk terus tinggal bersama keluarga di kampung. Selain meminati muzik rock, Sidek juga mempunyai kemahiran membuat dan membaiki kasut. Ilmu yang dipelajari semasa merantau inilah yang membantu menyara kehidupannya sekarang ini. Dengan usaha membaiki kasut ini, Sidek beroleh pendapatan sekitar RM50 sehari, bergantung kepada banyak mana tempahan yang diterima. Pelanggan Sidek biasanya adalah masyarakat di daerah kecil Balingian ini, akan tetapi ada juga Sidek menerima pelanggan dari Bintulu dan Mukah. Sepasang kasut boleh disiapkan di antara 2 jam hingga ke 3 hari bergantung kepada kerosakan serta bahan ganti yang diperlukan. Bagi mendapatkan bahan ganti untuk memperbaiki kasut atau membuat kasut, Sidek terpaksa ke Mukah dan ada kalanya hingga ke Sibu bagi mendapatkan bahan ganti yang berkualiti. Menceritakan pengalaman membuat dan menjahit kasut, Sidek sempat menunjukkan kepada tim Jelajah Kardok kasut kesayangannya. Kasut ini pernah ditawarkan oleh seorang pembeli dengan harga RM1,000, tetapi beliau enggan menjualnya. Kasut buatan tangan dari kulit ular sawo ini sangat bernilai baginya kerana ini adalah lambang kegigihan beliau dalam usaha membuat kasut. Jelas Sidek lagi, kulit ular sawo ini dirawat sendiri secara manual sebelum dijadikan kasut dan sebahagian lagi dijadikan tali pinggang yang dipakainya. Jika keluar dari rumah, Sidek pasti akan mengenakan kasut dan tali pinggang ular sawo kesayangannya. Dikabarkan sehingga episod ini bersiaran, Sidek kini telah mempunyai ruang niaganya sendiri di Balingian yang turut menjual t-shirt berjenama sendiri.
Sungai dan saya tidak dapat dipisahkan. Sebagai anak jati Sarawak, mandi sungai adalah satu kemestian. Bagi mengesahkan kehadiran saya di Balingian, biar visual ini membuktikan yang saya telah pun mandi di Sungai Lemai. Bagi saya, mandi sungai memberikan kepuasan tersendiri. Selain dari aktiviti riadah, jika dilihat, mandi sungai mampu mendekatkan kita dengan alam dan lebih menghargainya. Kreativiti masyarakat Melanau di Balingian mempelbagaikan menu minum petang menarik perhatian saya dan tim jelajah Kadok. Dengan menjadikan kelapa muda sebagai bahan utama dalam penyediaan menu ini, sagu dan gula apung menambahkan lagi rasa serta persembahan menu ini. Mari kita pelajari cara-cara memasak menu istimewa masyarakat Melanau di Balingian. Sekarang kita berada dekat WAF ni bersama dengan Kak Dayang. Kita nak menunjukkan ke anda salah satu masakan dessert ataupun pencuci mulut yang agak popular sebenarnya untuk orang Melanau, tetapi tak semua orang Melanau tahu pasal dessert ni. Jadi dalam episod kali ni, sekarang ni kita nak tunjuk bagaimana nak buat leluai. Okey, Kak Dayang, apakah bahan yang diperlukan untuk buat leluai? Kelapa muda ya. Kelapa tu tak jadi ya. Okey, kelapa lagi? Sagu sama dengan gula apung. Dengan gula apung. 3 bahan utama ini diperlukan. So, mula-mula kita masukkan dulu kelapa ke dalam periuk. Tak, kopak dululah. Astagfirullahalazim. Mana boleh. So kita kopak kelapa dulu. So saya akan tunjukkan anda. Saya ni tak pandai nak kopak kelapa ni, tapi kita cuba. So apa yang diperlukan adalah isi kelapa muda dan juga air kelapa ini. Alright. So sekarang kita ambil isi dia dulu. Okey, sebab nanti kita potong dua. So basically apa yang diperlukan adalah air kelapa ini sebagai, kalau dessert tu dia punya apa orang cakap, kuah dia lah. Okey, air kelapa ini. So lepas korang dah masukkan air yang muda ni, kita nak buat apa lepas tu, Cik Dayang? Kita pakai sudu ni. Pakai sudu. Ambil isi dia. Kita masukkan isi kelapa muda ke dalamnya. Oh, saya rasa ni memang nyaman ni. Baik. So langkah seterusnya apa dia, Puan Dayang? Kita panaskan kuali sampai dia mendidih. Kita panaskan kuali sampai dia mendidih. Okey. Kita panaskan kuali sampai dia mendidih, lebih kurang dalam beberapa minit lah. Kalau ada tudung, kamu pakai tudung lah. Kalau tak ada, kita tengok saja sampai dia mendidih. Kita boleh tengok sekarang ni asap dah keluar, maksudnya dah mendidih lah. Kita buka tengok. Jangan pegang. Kita cari kain. Panas. Taklah. Pakai tudung kamu lah. Kamu tak percaya, kamu pegang. Tak? Okeylah. Boleh lihat mendidih. So apabila dah mendidih, baru kita masukkan ramuan seterusnya, iaitu sagu. Sagu. Nak masuk berapa banyak? Sekali lah. Masuk semua? Mudah sangat. Campak-campak aja guys. Masukkan semua. Sebungkus sagu lah maksudnya. Masukkan sagu dan seterusnya kita masukkan. Kejap, sagu ni kena pecah-pecahkan. Dia dah melekit. Gaul. Kemudian, okey, kita masukkan sagu dulu. Lepas tu kita gaul rata. Pecah-pecahkan sagu-sagu tu tadi. Dia melekit-lekit. Sebab air tengah panas. Ini memang, apa orang cakap, root dia tetap kembali kepada sagu. Sagu dengan masyarakat Melanau memang tak boleh dipisahkan lah. Kemudian kita masukkan gula apung. Gula apung nak masuk berapa banyak? 3 sudu kan? 3 sudu. Baik. 1 sudu. Okey. 1 sudu. 2 sudu.
air kelapa dah manis, campur gula apung lagi. Oh, memang dek nyam lah. 3 sudu. Cukup Panas. Lepas tu, kita bagi sampai rata. Gaul sampai rata. Biarkan sekejap. Bagi dia mendidih lagi. Mendidih sekejap je, maksudnya dah masak. Sebab tadi kita dah kacau dia punya tekstur, so dia dah berubah. So kita bagi dia mendidih sikit je lagi. Lepas tu dah boleh padamkan api. Nyaman. Ni panas tau. Kalau kamu nak, kamu boleh letak ais. Makan dia dalam keadaan sejuk pun nyaman juga. Sedap betul. Setelah menikmati keenakan leluai, tim jelajah Kadok dibawa penduduk kampung untuk meninjau jajaran Sungai Lemai yang melintasi Pekan Kecil Balingian. Sungai ini menghala terus ke Laut Cina Selatan dan muaranya dipanggil Kuala Balingian. Semasa saya mudik di sungai ini, aktiviti tepian sungai kurang kelihatan tidak seperti di lokasi yang pernah saya singgah sebelum ini. Hanya di tempat tertentu sahaja saya dapat melihat aktiviti penduduk di tepi sungai. Mungkin di sini sungai hanya digunakan untuk mencari rezeki atau laluan ke laut, menjadikan interaksi penduduk setempat dengan sungai tidak meriah. Kebanyakan rumah penduduk kampung di sini mempunyai jarak yang agak jauh dari sungai. Kemudahan jeraya atau jalan raya mungkin faktor penyebab sungai kurang digunakan sebagai laluan perhubungan. Usai meninjau suasana aktiviti sepanjang sungai ini, terdetik di hati untuk melihat sendiri penghuni paling ganas lembangan Sungai Sarawak, Sang Bedau. Beberapa lokasi yang dikatakan tempat persinggahan Sang Bedal ini ditunjukkan oleh penduduk kampung kepada kami. Tetapi sayangnya, kehadiran kami untuk merakam aksi Sang Bedal di Sungai Lemai ini mungkin telah dihidu lebih awal. Lebih setengah jam menjejaki buaya sungai ini, tim jelajah Kadok terpaksa pulang hampa tanpa visual yang diharapkan. Deruan ombak yang memukul pantai serta angin bayu laut yang mula bertiup tatkala matahari hendak menghilangkan diri cukup mendamaikan bagi saya di sini. Jauh dari hiruk pikuk kota dengan kesegaran udaranya cukup mendamaikan. Tapi sayangnya, saya dan tim jelajah Kadok ke sini bukan untuk berehat di tepi pantai. Tim jelajah Kadok mempunyai tugasan yang perlu diselesaikan di sini dalam mencari identiti dan melihat realiti masyarakat. Sekarang kita berada di pantai Raja Laut di Balingian. Nampak tak? Ada saya pegang 2 batang kayu ni. Sebab apa? Sebab kita nak pergi mengancau. Nak tahu tak apa itu mengancau? Jom ikut saya. Nah. Yang ni kita letak dekat ujung bersama penduduk kampung. Sebelum matahari terbenam di bumi Balingian, saya bersama keluarga Kaunselor Moon berkesempatan melakukan aktiviti mengancau. Selain dari tujuan menangkap ikan, aktiviti ini juga dilakukan secara berkumpulan sebagai aktiviti riadah. Bagi Kaunselor Moon, mengancau dilakukan bersama keluarga. Selain meluangkan masa berkualiti, ianya juga mengajar anak dan cucunya akan ikhtiar hidup sebagai nelayan. Mengancau merupakan teknik menangkap ikan bagi nelayan pantai di sini. Peralatan yang perlu untuk mengancau adalah 2 batang kayu lurus sepanjang 6 ke 7 kaki serta jaring yang lebarnya sekurang-kurangnya 1.5 meter. Manakala panjangnya jaring bergantung kepada nelayan itu sendiri. Kayu tadi diikat pada hujung jaring di kiri dan kanan. Ikatan yang kemas dan kuat amat diperlukan agar semasa menariknya di dalam air, jaring tidak terlepas dari batang kayu tadi. Bagi melakukan aktiviti mengancau, ianya memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang bagi menarik jaring. Waktu yang sesuai mengancau ketika air surut.
Jaring yang telah siap diikat pada batang kayu di kiri dan kanan akan dibawa ke tengah laut selagi nelayan atau individu berkenaan berkemampuan berjalan dan selamat baginya. Dari tengah laut itu, jaring dikembangkan dengan menarik kiri dan kanan. Setelah berpuas hati dengan keadaan jaring berkenaan, pemegang kayu akan menarik sambil berjalan di dalam air menuju ke pantai. Semasa menarik jaring berkenaan, si penarik jaring seboleh-bolehnya memastikan jaring mestilah sampai ke dasar. Ini bagi memastikan tiada ruang untuk ikan membolosi jaring. Setelah semuanya bersedia, saya mula menarik jaring ke tepi pantai. Bukan senang rupanya berjalan di dalam air bersama ombak. Lebih kurang 1 jam di dalam air, akhirnya sampai juga ke tepi pantai. Agak sedikit penat tetapi ianya cukup menyeronokkan. Dan inilah rezeki mengancau petang ini. Memang terbaik. Ikan senangin. Pancung. Ikan pancung. Mahal sekilo. Pada sebelah malamnya pula, tim Jelajah Kadok disajikan dengan persembahan kumpulan hadrah Masliba. Kumpulan hadrah yang pernah menjadi juara pertandingan hadrah peringkat negeri Sarawak sempena sambutan Maulidur Rasul 1435 Hijrah ini dianggotai kira-kira 30 orang yang terdiri dari wanita, kanak-kanak dan dewasa. Masliba ditubuhkan kira-kira 10 tahun yang lalu, diketuai oleh Hasmidi Dairi, kerap menerima undangan persembahan di majlis keramaian serta majlis perkahwinan. Menurut Hasmidi, selain dari mengekalkan seni muzik hadrah yang berkonsepkan Islam, ianya juga merupakan aktiviti sihat yang boleh dilakukan secara bersama di semua peringkat umur. Bagi mendapatkan alunan kompang yang harmoni, setiap pasukan kompang mestilah mempunyai 3 jenis pukulan, iaitu melalu, meningkah dan menyilang. Saiz kompang yang digunakan berukuran 10 inci dan 12 inci serta diperbuat dari kulit lembu atau kambing. Biasanya lagu-lagu yang didendangkan dengan pukulan kompang adalah syair-syair dalam bahasa Arab. Akan tetapi kebanyakan pasukan hadrah turut memainkan lagu-lagu dalam dialek tempatan. Mari kita belajar sikit macam mana nak main kompang ini. Boleh tak ajar saya macam mana nak main kompang? Saya tak pandai main kompang. Angkat dulu. Angkat dulu. Naik. Lepas tu pukul tengah dan pukul tepi. Pukul tepi. Sebab biar berbeza bunyi. Macam. Sumbang tu. Oh, apa macam mana? Tengah jangan pegang. Tengah jangan pegang. Tengah jangan pegang. Kalau pakai ini bagus. Pandai. Sikit lagi. Salah. Jangan sampai tepi. Jangan sampai kulit. Jangan sampai tangan. Okey. Macam ni. Ini buka. Dia ada spring 14. Tak, lembutkan tangan. Lembutkan. Ya. Cun. Betul jadi? Cun. Jadi. Bolehlah saya masuk kumpulan ni lepas ni. Kompom nombor 1. Dari belakang. Begitulah kisahnya persinggahan kami tim Jelajah Kadok di daerah kecil Balingian. Daerah kecil yang menyimpan pelbagai keunikan masyarakatnya
membuatkan saya rasa lebih mengenali Sarawak serta kepelbagaian budaya, bahasa serta kepercayaan. Inilah yang cuba kami paparkan untuk tontonan seluruh masyarakat. Jadi jangan lupa saksikan episod akan datang yang lebih menarik dalam Jelajah Kardok, mencari identiti, melihat realiti pada waktu dan hari yang sama minggu hadapan, eksklusif di saluran 122, kerana racun itu benar. Salam. Kena tunggu kau. Hidup!